Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang hala 7 pemasaran hasilan segar dan produk organik di dalam dan luar negara termasuklah pasaran ekspor. Saya Muhammad Mustafa bin Awang, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Fama. Sebelum kita melihat kepada strategi-strategi ataupun hala 7 pemasaran hasilan segar, eloklah kita meneliti ataupun menonton video tentang kebun durian 6 inci. 这是我的榴莲王国，不是黑嘞，是这嘞。在1995年的时候，我的榴莲园就已经有15寸了。当时我用了14千买了一家电脑，就开始了我的榴莲网站了，榴莲.com.my。但是后来被爸爸发现了，录笑啊，黑榴也是被破定型下料啊。今天我们的生意全部都是靠电话、tablet 还有 laptop。 哇，你看，你做好命哈！哎，我徛了这做咩？我咪去 update 我人的 website 啊！哎呀，这里什么都有，有新鲜的空气，有清澈的流水，还有肥沃的泥土，但就是少了一样，没有路牌。特别你看迄个阿毛人，伊都无问题。 Yeah, it wasn't hard. I Googled durian and found durian.com.my. Then when I arrived, I WhatsApped Durian Singh and he sent me the location. Google Map 可以 ，TripAdvisor 可以，微信一样可以，而且全都是免费的。现在做生意不需要什么本钱了，无聊这里啊，哈密米给不能搞定。有订单，我钓鱼的时候也可以安排的。有问题，我坐在床上都可以回答的。很多人觉得在山上没有 Internet， 现在有了 Maxis 4G， 顾客就可以在山上刷卡了。很多人问我的榴莲园有几大，我说6寸，他们吓到看着我，特别我没骗乱诶，有影是6寸。 要知道更多，来我的榴莲园啦！做生意嘛，大家要拍广告节嘛。Kalau kita tengok video tadi, itu adalah kaedah pemasaran yang terkini untuk sama-sama diamalkan, sama ada pemasaran segar ataupun juga produk organik. Okey, dari segi pengenalannya, Malaysia berada kedudukan 28 daripada 113 buah negara. Dari segi Global Food Security Index, Malaysia berada kedudukan 28 daripada 113 buah negara. Dan Malaysia kebanyakan daripada produk-produk pertanian yang dihasilkan telah mencapai tahap sadar diri lebih pada 100%. Dari segi import ekspor pula, kita tengok nilai ekspor Malaysia untuk sayur-sayuran dan buah-buahan adalah 2.4 bilion. Berbanding dengan import sebanyak 8.7 bilion. Jadi kalau kita tengok dari segi pengeluaran ataupun perdagangan untuk negara kita, kita masih lagi banyak mengimport hasil-hasil pertanian daripada negara luar. Dan untuk hari ini, kita banyak menjurus kepada produk organik. Jadi dari segi definisi organik ini adalah dia mengamalkan sistem pengeluaran yang mengekalkan kesihatan tanah, ekosistem dan juga manusia. Kalau kita tengok import ekspor buah-buahan negara, ekspor kita banyak tertumpu kepada Singapura, paling dekat dengan negara kita, dan juga kepada pasaran China dan juga Hong Kong. Manakala import produk-produk adalah daripada negara China dan juga Amerika Syarikat. Dari segi sayur-sayuran pula, negara Singapura merupakan destinasi utama produk-produk sayur-sayuran kita ekspor. Manakala import kita oleh daripada negara China dan juga India. Dari segi kadar kebergantungan import, dari segi buah-buahan seperti buah mangga 73.5%, sayur-sayuran seperti cili 73.6%, dan lain-lain komoditi seperti halia 84.3%. Jadi negara kita masih lagi memerlukan ataupun tahap pengeluaran di negara kita masih lagi rendah dan perlukan kepada import. Dari segi kadar sara diri, kebanyakan buah-buahan dan sayur-sayuran kita telah mencapai tahap
sara diri yang positif, iaitu contoh buah tembikar sekata 61.3%, tomato sekata 31.2%. Penggunaan per kapita untuk durian 10.7 kg setahun, pisang 9.5 kg setahun, manakala untuk sayur-sayuran seperti kubis 5.3 kg dan juga sawi 4.4 kg. Saya ada menyediakan video tentang bagaimana kita melaksanakan program penerokaan pasaran durian ke luar negara. Jadi kita boleh tengok daripada video ini bagaimana proses-proses ataupun tindakan-tindakan yang diambil bagi memastikan produk yang kita keluarkan ini berkualiti dan dapat memenuhi permintaan di negara China. Malaysia merupakan antara pengeluar dan pengeksport utama durian di dunia. Berikutan daripada keunikan dan keenakan durian Musang King, ianya telah mendapat sambutan yang tinggi oleh pengguna di China. Ini telah menjadikan China antara destinasi ekspor penting bagi durian Malaysia. Pada Mei 2019, Malaysia telah memperolehi akses pasaran untuk mengekspor durian sejuk beku dalam bentuk biji daripada kerajaan China yang membantu merancakkan lagi pengeksportan durian ke republik tersebut. Tapi bagaimanakah durian Musang King ini diekspor ke pasaran China? Pengekspor durian sejuk beku perlu memenuhi beberapa prosedur yang ditetapkan oleh pihak berkuasa China sebelum ianya dihantar ke negara tersebut. Di ladang, jaring atau netting akan dipasang untuk mengelakkan durian yang gugur secara semula jadi tidak akan jatuh terus ke tanah. Pemasangan jaring ini juga adalah bagi mengelakkan buah durian tidak terkena daripada sebarang bakteria yang ada di permukaan tanah. Durian yang gugur akan dikutip dan dikumpul di tempat pengumpulan sementara di kawasan ladang bagi mengasingkan buah yang rosak sebelum ia dibawa ke pusat pengumpulan. Dan seterusnya, buah durian dibawa ke pusat pengumpulan dengan menggunakan pacuan 4 roda atau lori. Pada ketika inilah, proses penghantaran durian ke tempat pengumpulan dilaksanakan dari kebanyakan ladang-ladang yang lain. Pemilihan kali kedua dilakukan di tempat pengumpulan bagi memastikan buah yang betul-betul berkualiti dihantar ke tempat pemprosesan. Buah durian dimasukkan ke dalam lori bagi urusan penghantaran ke pusat pemprosesan. Lori bonded juga digunakan bagi memastikan kualiti buah terjaga sepanjang perjalanan. Sebaik saja sampai di pusat pemprosesan, buah durian akan segera diturunkan di tempat penerimaan buah bagi proses seterusnya. Buah kemudiannya akan melalui proses pembungkusan secara vacuum pack bagi menjaga kualiti buah tersebut. Sebelum penghantaran dibuat, pengeksport perlu memohon sijil fitosanitasi daripada Jabatan Pertanian Malaysia. Buah durian yang sudah dibungkus akan dimasukkan ke dalam lori sejuk beku yang bersuhu negatif 18 darjah Celsius bagi penghantaran melalui kapal udara. Manakala bagi penghantaran melalui kapal laut, penggunaan kontena sejuk beku akan digunakan pada suhu yang sama, iaitu negatif 18 darjah Celsius. Durian Musang King bersedia untuk dihantar ke negara China. Mari kita tengok pula situasi pasaran organik dunia. Situasi pasaran organik dunia, kalau kita tengok secara umumnya di seluruh dunia, jualannya adalah sebanyak USD 16.5 bilion. Sebanyak 181 buah negara terlibat dalam pemasaran organik. Mana negara Asia 40%, Afrika 28% dan juga Amerika Latin 16%. Dan kalau kita tengok negara US, negara Amerika Syarikat, pemasaran organik ini dia telah menguasai 43% dari segi pasaran dia. Kemudian dari segi demografi pula, umur di antara 21 hingga 50 tahun yang banyak menggunakan ataupun membuat pembelian produk organik.
Kita beralih pula kepada situasi pasaran organik di Asia. Kalau kita tengok secara keseluruhannya adalah negara Asia masih lagi rendah, di mana yang paling tinggi adalah Jepun dalam lingkungan 1.7 bilion USD dan juga Korea dalam lingkungan 400 juta USD. Dan kalau kita tengok dari segi keluasan tanaman organik pada tahun 2017, kita dapati bahawa negara kita masih lagi kecil, 1,557 hektar berbanding dengan Indonesia 88,000 hektar, Filipina 80,000 hektar dan juga Thailand 33,000 hektar. Dan kalau kita tengok dari segi taburan peserta My Organic, cuma seramai 72 orang melibatkan keluasan kawasan 273 hektar sahaja. Mari kita tengok kelebihan produk organik. Jadi video ini menceritakan tentang kelebihan-kelebihan produk organik. Kenapa produk organik itu lebih sihat? Jadi apa yang kita dapat maklumat ialah dia adalah bebas racun, tiada GMO, tidak menggunakan bahan kimia, menggunakan pembungkusan yang sesuai dan juga cara dia pembersihan dan pemprosesan yang berkesan dan tidak terdedah kepada dan juga bebas. Okey, mari kita tengok perbandingan makanan organik berbanding dengan makanan konvensional. Secara umumnya, makanan organik ini adalah lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Pertama, dia adalah bekalan terhad. Kita tengok tadi dari segi kawasan kita pun baru 273 hektar saja yang ada My Organic. Bekalan terhad, kos pengeluaran yang tinggi, pemasaran dan rantaian pengedaran yang tidak berapa kompetitif. Kita buat penuaian ataupun post harvest dalam kuantiti yang kecil. Mari pula kita tengok isu dan cabaran bagi hasilan segar organik di Malaysia. Saya dah sebut tadi bahawa volume pengeluarannya terhad dan juga tidak konsisten. Kemudian terhad kepada komoditi tertentu sahaja untuk pengeluaran seperti tomato. Harga produk yang lebih tinggi daripada produk konvensional. Dan kita boleh nampak bahawa produk-produk ini hanya di outlet premium terpilih sahaja. Jadi dari segi tawarannya adalah menjurus kepada masyarakat bandar ataupun di kawasan yang elit sahaja. Contoh-contoh pengusaha tanaman organik di Malaysia, di sini saya akan bagi 3 contoh. Pertama, Zenzin Organic Park di Keluang. Jadi tuan-tuan dan puan boleh explore dengan website dia dan sebagainya. Yang kedua, TT Eco Farms Jelebu. Dan yang ketiga adalah Homegrown Farms Semie. Jadi kita boleh dapati bahawa setiap syarikat ini telah mengadakan kepelbagaian aktiviti perniagaan, termasuklah ekoturism dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh bagaimana Zenzin telah membuat pemasaran melalui secara online melalui Shopee dan sebagainya. Mari kita pergi kepada strategi pemasaran pula. Untuk menjurus kepada hala tuju yang akan saya kupaskan nanti. Jadi kalau hala tuju pertama adalah kita pergi kepada produk, iaitu produk yang berkualiti dan selamat. Bagaimana kita nak hasilkan produk berkualiti dan selamat? Kita kena tengok dari segi pembungkusannya, kaedah pertaniannya, kaedah penghasilan produknya, persijilannya, jaminan pasaran, jaminan produk dan sebagainya. Kalau kita tengok produk-produk yang mempunyai persijilan MyGap, HACCP dan sebagainya, produk ini akan boleh memberi nilai yang lebih tinggi ataupun nilai tambahan kepada produk tersebut. Kita kena mengamalkan teknologi pertanian masa kini. Jadi untuk menghasilkan produk-produk yang sesuai, produk-produk yang orang kata lebih berkualiti, lebih selamat, kita kena mengamalkan teknologi terkini seperti smart farming, precision farming, penggunaan robotik, AI dan sebagainya.
Kemudian kita tengok strategi harga pula. Hala tuju kedua adalah harga yang kompetitif. Jadi untuk kita memasarkan hasil pertanian di negara kita ini, strategi harga kita pun kenalah. Saya cadangkan kalau untuk produk organik ini kita mengamalkan skimming price. Iaitu kita hasilkan produk baru dan kita letakkan harga yang paling tinggi. Akhirnya produk itu akan bila dah pengurangan banyak dia akan turun kembali kepada harga yang mass market. Tetapi bagaimana kita nak capai harga yang lebih kompetitif ini? Kita mestilah mempunyai jenama yang sesuai, niche pasaran yang spesifik dan kita kena membuat kajian dari segi harga yang betul-betul premium untuk kita dapat meningkatkan pulangan. Sebagai contohlah, saya telah membuat kajian kepada 2 syarikat iaitu Best Organic Food di Singapura dan juga Everleaf Store di Malaysia. Jadi kalau kita tengok perbandingan, contohlah bendi, Everleaf dia menjual harga RM6 untuk 250 gram, manakala Best Organic Singapore dia menjual dengan harga 6 Singapore dollar untuk 400 gram. Jadi kalau kita tukar kepada 1 kilo, maknanya untuk Everleaf tu harga dia RM24 untuk bendi. Dan kalau untuk Singapura ni saya ingat 6 kali 2, 12. Lebih kurang 15 kali 3 makna RM45 untuk 1 kilo. Jadi kita tengok bagaimana harga produk organik ini adalah tinggi. Kemudian hala tuju ketiga adalah kita kena mempraktikkan promosi yang berkesan. Jadi kita kena amalkan multi-channel marketing yang melibatkan penggunaan social media, website, periklanan di TV, surat khabar, web dan sebagainya. Tetapi kita kena tengok dari segi perbandingan dari segi kos dan sebagainya. Juga kita kena tengok dari segi kekerapan kita buat periklanan. Contohlah Farma dalam bulan puasa yang lepas, kita membuat pemasaran harum manis, kita menggunakan periklanan TV dalam tempoh 15 minit sebelum kita berbuka puasa. Jadi saya nampak itu adalah paling efektif. Jadi telah meningkatkan jualan sehingga pengeluaran harum manis habis. Jadi dari segi periklanan kita boleh meningkatkan kesedaran pengguna dan juga pengguna ni kadang-kadang dia suka benda yang kreatif. Jadi kita kena mengambil dalam konten periklanan kita itu kita mengambil unsur-unsur yang kreatif yang lebih memberi ingatan kepada pengguna tentang produk dan juga perkhidmatan yang kita keluarkan. Sebagai contohlah, bagaimana kita nak buat bahan periklanan? Contoh paling mudah adalah kita menggunakan fotofunia.com dan ini kita boleh upload sama ada dalam website ataupun juga dalam aplikasi. Yang, mana awak dapat harum manis sedap ni? Di Agro Bazaar online lah, bang. Beli sekarang di Agro Bazaar Online. Follow your instinct. Eat all. Kemudian strategi yang keempat adalah place, iaitu tempat. Kat mana kita nak memasarkan produk ni. Jadi kita kena cari yang sesuai, yang bersesuaian dengan produk-produk yang kita akan keluarkan. Kalau kita tengok pasaran hasil pertanian kita, dari segi globalnya adalah kita fokus kepada Singapura, bertumbuh kepada Singapura, Hong Kong. Negara-negara lain kuantitinya amat kecil lah. Kemudian kita tengok pula ke dalam negara, contohlah produk yang kita nak pasarkan produk organik. Jadi kita kena titik beratkan kepada kumpulan yang mengambil kisah kesihatan ni, menitik beratkan kesihatan. Dan juga kepada ibu bapa ataupun keluarga yang mengutamakan pembesaran anak-anak mereka. Jadi konten kita ataupun periklanan kita pun mesti bersesuaian dengan target
ataupun kumpulan sasaran yang kita telah tetapkan. Kemudian dari segi outlet, kebanyakan hasil pertanian negara kita dipasarkan di pasar raya, supermarket, pasar runcit, pasar tani dan sebagainya. Tetapi kalau untuk produk organik, dia adalah kita kena cari niche pasaran yang sesuai seperti hypermarket, specialty store dan sebagainya. Dan juga jangan lupa dengan keadaan norma baru sekarang ni, dan sebagaimana video pertama saya tadi, bagaimana Durian Seng tu dia telah memasarkan produk secara online. Jadi kita kena memperhatikan. Dan untuk online ni boleh buat sendiri pun ataupun melalui platform disediakan oleh kerajaan seperti Agrobazar Online dan juga platform milik swasta yang lain, Shopee, Lazada, Facebook Marketplace dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh platform yang telah digunakan oleh farma dalam pemasaran digital farma. Dan jangan lupa bila kita membuat pemasaran ni, sekarang ni kita berada di era IR 4.0 dan Society 5.0. Jadi kalau kita tengok Society 5.0 ni, perkara ini telah diamalkan di Jepun. Bagaimana masyarakat Jepun dipanggil sebagai smart community, masyarakat pintar. Jadi masyarakat inilah yang akan mengaplikasikan teknologi dalam pembelian, dalam pemasaran dan sebagainya. Jadi pengeluar-pengeluar pertanian dan juga produk organik kita mestilah mengambil kira dari segi masyarakat pintar yang semakin canggih ini, Society 5.0. Kita bernasib baik kerajaan telah memberikan inisiatif lah untuk memperkasakan sektor pertanian, iaitu sebanyak 30 juta bagi 60,000 peserta untuk kebun bandar. Jadi perkara-perkara ini perlu dimanfaatkan oleh usahawan dan juga komuniti, dan juga projek pertanian organik. Ini adalah kena-mengenalah dengan kertas kita pada hari ini dari segi pemasaran organik. Jadi kerajaan pun ada memperuntukkan 50 juta ringgit untuk 1,000 komuniti. Jadi sebagai penuntuknya, saya berpendapat bahawa hala tuju pemasaran kita ni mestilah berfokus kepada 4 perkara yang telah saya sebutkan tadi. Iaitu dari segi produknya, mestilah produk yang berkualiti dan selamat, harga tawar yang lebih kompetitif, kita mempraktikkan kaedah promosi yang berkesan dan juga menggunakan ataupun leverage salur pemasaran yang meluas dan juga lebih efektif. Lebih efektif seperti dengan menggembirakan fizikal dan juga online. Jadi dengan kita memperhatikan hala tuju ini, saya yakin bahawa pengeluaran hasil pertanian Malaysia akan dapat dipasarkan dengan mudah, cekap dan berkesan. Dan kita boleh bersaing dengan negara lain. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.